Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini panas di Facebook saya isu sahabat saya Aiman Banna yang mengeluarkan kenyataan bahawa menyokong kelab EPL bermaksud menyokong LGBTQ. Sebelum kita berikan ulasan, kita kena baca dulu apa yang dia sebutkan, apa kenyataan yang beliau telah keluarkan. Jom kita baca. Kenyataan itu daripada saya rasa Telegram yang mana ada seseorang yang bertanya, maaf, apakah Ustaz masih tengok bola-bola di TV? Jawapan daripada soalan di Instagram. Aiman Banna jawab, dah kata dah lama berhenti. Alhamdulillah. Saya ikut pendapat bahawa menyokong kelab EPL termasuk dalam menyokong LGBT secara tidak langsung. Wallahi kita mesti ada rasa benci yang mendalam kepada pihak yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dalam Quran dan Sunnah. Mahukah kita dilayan seperti mana kaum Nabi Lut? Serta banyak faktor lain seperti adanya aurat, ikhtilat dan banyak lagi. Faktor utama lain ialah industri bola sepak ini terlibat perjudian yang sangat teruk. Tidakkah kita benci dengan judi yang diharamkan oleh syarak? Subhanallah, terlalu banyak keharaman terkumpul dalam satu hobi semata-mata. Saya tinggalkan kerana Allah walaupun saya peminat kau-kau EPL dan memang main FIFA dari kecil. Hidup ini kita kena mencintai apapun kerana Allah dan membenci sesuatu itu juga kerana Allah. Barakallahu fikum. Moga Allah Ta'ala berkati kalian. Kenyataan beliau ini boleh diulas dalam beberapa sisi. Ada yang positif, ada yang negatif. Tetapi saya pecahkan kepada beberapa isu. Yang pertama, sejujurnya saya sendiri bukanlah peminat bola sepak. Sekadar tengok bola bila ada isu saja. Sejak dari kecil lagi minat saya bukan main bola sepak. Tapi setakat sepak-sepak tu retilah sikit. Bukan kaki bangku sangat. Nama pemain bola sepak sendiri yang antarabangsa ataupun tempatan pun saya tak kenal. Satu dua orang saja yang mungkin saya kenal. Posisi dan nombor baju lagilah saya tak tahu. Jadi saya bukan penggemar tegar bola sepak. Lalu tiada manfaat untuk saya nak pertahan habis-habisan untuk anda tonton bola sepak ataupun saya nak larang habis-habisan anda daripada tengok bola sepak. Yang kedua, saya hormati pilihan Aiman Banna kerana ia perkara harus yang kita diberikan kelonggaran untuk memilih. Beliau dah tak minat tengok bola dan beliau berikan sebab kenapa beliau tak minat tengok bola sekarang ini. Itu bahagian dia dan dia berhak untuk mengambil pendapat berkanan. Cuma alasan dia memang pasti valid kepada dirinya, belum tentu valid kepada orang lain. Yang ketiga, kenyataan beliau ini menjadi viral dan dilihat oleh ramai orang sehingga sebagai orang yang membacanya bertanya saya tentang hal ini. Maka saya rekodkan video ini, semoga ia memberikan manfaat kepada kita semua. Isu LGBTQ. Kita kena setuju dengan Aiman Banna, iaitu kita tak boleh sokong LGBT dan membantu LGBTQ kerana ia adalah satu kempen yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan daripada sudut nilai kemanusiaan dan akal sihat juga, ia telah bercanggah dan kita patut melakukan penentangan terhadap LGBT. Saya sendiri baru-baru ini merekodkan kritikan kepada video Hari Raya Datuk Alif Shukri dan Datuk Vida kerana menayangkan sifat-sifat LGBTQ yang jelas-jelas, yang terang-terang dalam video mereka. Ini menunjukkan penentangan yang jelas daripada pihak kita terhadap gerakan LGBTQ. Yang kelima, sahabat-sahabat, hukum hakam dalam agama Islam terbina dengan begitu indah dan sempurna. Ia tidak dibina dengan main rasa-rasa atau suka-suka. Ia juga tidak menjadikan sekadar isu sentimen sebagai isu yang paling utama. Sebab itu kita sangat dituntut untuk mempelajari hukum hakam agama ini kerana ia dekat dengan pelbagai disiplin ilmu dan rantaian hujah. Menjawab isu hukum menonton bola sepak, secara umumnya ia termasuk dalam hiburan yang dibenarkan oleh agama. Ia tertegak dengan kaedah yang diguna pakai oleh seluruh umat Islam zaman berzaman, iaitu al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal bagi sesuatu itu adalah harus dibolehkan. Kita tak boleh haramkan satu apapun melainkan telah datang dalil daripada Quran dan Sunnah yang mengharamkannya. Demikian juga kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan melainkan datang dalil yang menghalalkannya. Di dalam satu hadis yang darjat hadis ni hasan, Nabi Muhammad SAW bersabda, al-halalu ma ahallallahu fi kitabih wal haramu ma harramallahu fi kitabih wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Yang halal itu adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitabnya Al-Quran. Yang haram ialah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran.
Apa sahaja yang tidak disebutkan, ia termasuk hal yang dimaafkan. Maksud dimaafkan, ia dibenarkan. Oleh itu, kaedah ini kita kena pegang betul-betul sebelum kita nak kata sesuatu perkara itu haram atau dilarang. Jadi dengan kaedah ini, tengok bola boleh, tengok TV boleh, tengok orang makan nasi ayam kat YouTube pun boleh. Tak ada masalah. Ia berpegang pada kaedah yang betul. Hukum keharusan ini sabit melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a habashun yazfinuna fi yaumin 'aid fil masjid fada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fawada'tu ra'si 'ala mankibihi faja'altu anzuru ila li'bihim hatta kuntu ana allati ansarifu 'anin nadhari ilaihi. Maksud dia, beberapa orang Habasyah telah datang ke masjid Nabi pada hari raya Aid dan bermain acara lawan pedang, dan Rasulullah SAW telah memanggilku untuk menontonnya. Aku telah meletakkan kepala aku di atas bahu baginda Nabi dan menyaksikan hinggalah aku bosan dan berpaling diri daripadanya. Hadis ini sahih riwayat Imam. Cuma dalam isu ini ditimbulkan pula isu tengok bola menyokong LGBT, ada perjudian dan sebagainya. Ia perkara haram. Kalau ikut Aiman Banna, itu membuktikan bahawa jika kita tengok bola maka kita telah menyokong secara tidak langsung. Okey, saya faham. Setelah membaca kenyataan ini, pasti ramai daripada kalangan anda sendiri tepuk kepala. Anda sendiri akan kata bahawa ini hujah yang tak ada kaitan. Takkanlah aku tengok EPL tiba-tiba aku dah sokong LGBT, sedangkan aku bukan sokong LGBT. Aku sokong Liverpool je pun. Saya tahu anda tak setuju dengan kenyataan Aiman Banna itu, tapi anda tak tahu bagaimana mahu untuk menjawab. Jadi saya tolong berikan jawapan yang lebih tersusun insya-Allah kepada anda. Pertama, tak benar dengan hanya tengok bola saja kita telah menyokong LGBTQ. Tak benar juga jika menyokong salah satu tim EPL menyebabkan kita telah menyokong LGBTQ, walaupun tim berkenaan memang menyokong LGBT. Apabila kita nak kata seseorang itu menyokong kemaksiatan, kita perlu nilai berdasarkan kepada 4 perkara. Pertama, jika dia menyokong secara langsung dengan niat, seperti dia memberikan bantuan kewangan kepada kumpulan LGBTQ untuk menjalankan kegiatan maksiat mereka, yang ni sah-sah haram. Boleh jadi orang yang buat ni dia sendiri memang ahli LGBTQ. Kita memang tak akan buat kerja macam ni. Kedua, jika dia menyokong secara langsung tetapi tanpa niat menyokong kemungkaran yang khusus. Contohnya, dia memberikan tajaan tempat untuk penyokong LGBTQ di dalam stadium secara berkelompok, yang secara umumnya telah diketahui bahawa LGBTQ geng-geng ni akan berkempen menggunakan tempat yang diberikan oleh kita. Maka perbuatan ini termasuk dalam menolong kemungkaran walaupun kita tak ada niat yang khusus menyokong kemungkaran berkenaan. Yang ketiga pula, jika dia memberikan sokongan secara tidak langsung tapi dengan niat, seperti dia memberikan sokongan keuangan kepada tim bola sepak yang membuat kutipan derma membantu aktiviti LGBTQ, maka dia dianggap membantu kepada kemungkaran. Ia memang dibuat secara langsung untuk membantu kemaksiatan, maka yang jenis ini tak boleh dan kita pun pasti tidak akan melakukannya. Yang keempat, sokongan secara tidak langsung tanpa niat, dan kes ini sebenarnya tak disebut pun sebagai sokongan pun sebenarnya. Sifat sokongan tu tak lengkap. Contohnya macam dia tengok EPL, kemudian dengan tontonan dia, view EPL meningkat dan itu menaikkan rating stesen TV dan penyiar EPL. Oleh itu, ia menambahkan lagi nilai marketing pada stesen TV dan kelab berkenaan, sehingga sponsor kena bayar mahal-mahal untuk memberikan tajaan. Daripada hasil sponsor yang mahal itu digunakan sebahagiannya untuk memberikan sumbangan kepada aktiviti LGBTQ. Yang ni dia tak termasuk sokongan secara langsung dan tidak juga berniat. Contoh-contoh benda macam ni memang banyak kalau kita nak sandarkan benda lain juga. Macam kita pergi ke kedai Cina non-Muslim, kita beli aircon yang dia jual, kemudian dia gunakan duit itu untuk beli arak, makan babi. Kita beli kayu daripada seorang penagih dadah, kemudian digunakan duit itu untuk beli dadah. Sebab yang kita beli itu perkara lain, yang digunakan itu pula pada perkara lain, maka ia tidak ada kaitan dengan kita dan dia tidak menjadi masalah. Sahabat-sahabat, menyokong satu-satu kelab bola sepak tidak memastikan kita menyokong setiap polisi dan perkara yang berkaitan dengan kelab tersebut. Sokongan yang diberikan hanya atas dasar hiburan dan minat terhadap seni bola sepak yang dipamerkan, dan ini tidak menatijahkan sokongan terhadap polisi mempromosi dan menyokong LGBT yang dipegang oleh sesebuah kelab. Demikian juga isu perjudian yang diangkat oleh Aiman Banna, ia adalah penjelasan yang sama dengan isu LGBTQ. Sahabat-sahabat, saya menasihati diri saya dan juga anda juga untuk terus-menerus kita tambah ilmu, iman dan amal kita. Perkukuhkan ilmu kita dengan mempelajari perkara asas dalam agama sehingga kita tak sewenang-wenangnya memberikan hukum kepada masyarakat. Dan kita juga perlu tahu bahawa setiap kata-kata kita, lagilah kita ni sebagai influencer, akan memberi kesan kepada masyarakat yang mendengar atau membaca kenyataan kita. Bacalah buku Inilah Islam yang Semestinya Difahami, tulisan daripada Syekh Ali At-Tantawi, yang mana di dalam buku ini
menjelaskan ilmu-ilmu yang patut didalami oleh setiap orang Islam, Muslim, mukmin secara ringkas dan sangat-sangat perlu. Link buku ini saya letakkan dekat bahagian description. Saya harap anda dapat memiliki buku ini, khatam buku ini, hadam ilmu-ilmu yang ada di dalamnya sehingga kita menjadi mukmin Muslim yang sebenar-benarnya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Adakah anda merasakan video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.